Macam ikan. Kita beli ikan kerana isinya banyak kan. Ada orang beli isinya kering. Macam nak tumpuk je ikan, tak ada. Bagi semayang mesti ada isinya. Isi semayang ada 3. Tiga-tiga ni kena belajar. Dalam semayang ada syarat. Ya. Dalam semayang ada rukun. Dalam semayang ada sunat. Belajarlah. Untuk kita nak bagi semayang kita mantap. Itu dia. Isi semayang ada 3. Daripada isi semayang tadi. Ya. Itulah yang dikatakan pati atau intipati solat. Jika ditanya orang, sebutkan isi solat atau intipati solat, mesti jawab intipati atau isi solat itu ada 3. Syarat, rukun, sunat. Bila ada syarat, bila ada rukun, bila ada sunat, maka itulah isi kepada semayang. Kalau tidak, tulanglah. Itu dia. Kalau tinggal syarat, batal. Tinggal rukun, batal. Tinggal sunat, tak batal. Tapi tak sempurna. Tapi nak dapat isinya, syarat bawa, rukun bawa, sunat bawa. Itu nama isi semayang. Yang pertama syarat. Apa maksud syarat? Syarat maksudnya sesuatu yang mesti ada dan ia bukan daripada sesuatu. Tapi dia mesti ada. Itu syarat. Tetapi ia bukan sebagai ibadat itu. Tapi nak ibadat mesti ada. Itu syarat. Rukun maksudnya sesuatu yang mesti ada dan ia sebagai ibadat. Itu dia. Itu makna rukun. Contohnya, Fatihah itu mesti ada dan Fatihah itu sebahagian daripada solat. Itu maksud rukun. Syarat ada 4. Nak semayang, syarat ada 4. Kalau tak ada 4 tu boleh sebabkan batal semayang. Semayang tinggal syarat batal, tinggal rukun batal. Syarat ada 4. Ada syarat wajib, kena belajar. Ada syarat syarat wajib, syarat sah. Yang kedua syarat sah. Yang ketiga syarat tidak rukun. Semua rukun semua ada syarat. Tak boleh semayang senang berhayah. Ada syaratnya. Tak boleh. Kalau rukuk dia ikut cara dia, bukan ikut cara syarat, bukan ikut cara dia. Kalau dia ikut cara dia, jadi masalah. Dia. Kemudian syarat yang keempat dipanggil syarat qabul, syarat terima semayang. Syarat terima semayang ada 2. Yang pertama, orang semayang mesti ada ilmu semayang. Yang kedua, orang semayang mesti ikhlas. Dua-dua ni mesti berlazim. Awak ikhlas tapi tak ada ilmu, tak kabul, tak terima semayang. Ada ilmu, tak ikhlas, tak terima. Ikhlas saja, tak ada ilmu, tak terima. Jadi berlazim-laziman syarat kabul itu. Kabul syarat terima semayang 2. Pertama, orang semayang mesti ada ilmu. Yang kedua, orang semayang mesti ikhlas. Kalau ilmu saja tak ada ikhlas, tak jadi, tak terima. Ikhlas saja tanpa ilmu, tak terima. Jadi dia berlazim-laziman syarat kabul itu. Rukun 3 belah. Yang masyhurnya 3 belah. Kau tanya orang rukun sembahyang, 3 belah. Jadi 3 belah tu kalau sihat kena bawa semua ya. Kecuali ada uzur syar'i, uzur yang dimaklumi syarak. Contohnya berdiri itu wajib, tetapi dia ada uzur syar'i, dia tak boleh diri. Sebab berdiri dia tumbang, maka gugur satu rukun, jadi 2 belah. Tapi kalau semayang wajib, kita gugur sendiri tanpa uzur, maka semayang tak sah. Semayang yang wajib digugurkan rukun tanpa sebab, maka tak sah. Tetapi kalau semayang yang itu wajib, gugur kerana 3 belah jadi 2 belah, kerana uzur, maka sah. Awak malah berdiri main isyarah, awak duduk, maka batal. Pasal dia menggugurkan rukun dengan sengaja. Pasal dia boleh berdiri. Tapi saja, kecuali semayang sunat. Semayang sunat boleh semayang duduk. Walaupun dia mampu berdiri, walaupun dia tak mampu berdiri, boleh duduk. Tapi kalau semayang fardu, kalau mampu berdiri, dia tak boleh duduk. Kecuali dia tak mampu, baru boleh duduk. Tapi semayang sunat, dia boleh berdiri pun tak apa, tak boleh diri pun tak apa. Tetapi semayang sunat, duduk dapat separuh daripada semayang berdiri. Itu saja. Awak malah Hisham berdiri katanya. Semayang juga, tak sah. Pasal dia boleh berdiri. Kecuali uzur syar'i, dia tak boleh diri langsung. Lepas takbir tu kalau lama dia tumbang. Kita apalah. Ini sahaja dia gugur-gugurkan, tak boleh. Itu rukun. Kalau tinggal batal. Ya. Kemudian isi sembahyang ketiga apa? Syarat rukun sunat kan? Ini pun
Sunat ni boleh tinggalkan, dia tak batal semayang. Tapi kalau kita tinggalkan, semayang tu tak sempurna. Tu dia. Seloknya macam kita lah rumah kita ni. Waktu siang tu tak apal, tak ada lampu. Tapi kalau malam, nak menyempurna malam, mesti ada lampu. Jadi kalau yang sunat-sunat tu kalau kita tinggal, ibarat seperti malam tak berlampu. Rumah juga. Tu dia. Ini telurkan sunat semua nak buang. Ini makan dak lauk, nak sayur, macam makan nasi je. Kenyang juga. Hidup juga. Tapi bila ibadat semua nak buang ya. Jadi sunat-sunat dalam pekerjaan sembahyang ada berapa, Wan? Kita soal jawab di malam ini. Kita bicara had 2 rukun cukup. Banyak-banyak pun dapat, itu pun tak tahu. Sunat-sunat sembahyang ada berapa? Sunat-sunat dalam sembahyang. Sunat-sunat dalam pekerjaan sembahyang ada berapa? Wan, berapa Wan? Pantar je. Sunat-sunat dalam pekerjaan sembahyang ada berapa? Kalau tak tahu jangan sekali-kali datang. Ya. Kalau tak tahu jawab, jangan sekali-kali datang. Maksud nak galak. Kalau sekali-kali tak dapat ilmu, datang sekali 4-5 bulan dah tu, lebuh lah. Kalau tak tahu jangan sekali-kali datang. Maknanya nak galak. Ada ngaji datang, ada ngaji datang. Ada pengajian datang. Jangan sekali-kali datang kalau tak tahu. Kalau dah tahu, tak payah datang. Jangan duduk rumah pula. Maksudnya bila datang tu, tak payah ustaz nak uraikan. Ada faham ustaz? Taklah sampai iya nak terang kan. Ustaz cakap teori-teori sudah faham. Dah ustaz, dah. Kita sambung bab lain. Dah faham? Kalau dah tahu, tak payah datang. Bukan maksud duduk rumah. Maksud bila tu ustaz cakap, tenang, tak payah nak fikir-fikir dah. Rasa senang, faham je. Itu mana tak payah. Berapa sunat-sunat dalam pekerjaan sembahyang? Wan, bantah je. Kita pun tidak lawang apa ni? Lawang apa? Macam kami Bandar Raya, start 7.45, berhenti 8.45, sini apa? 9.45. Dah. Sekarang baru 8.25 ya? Okey. 8.40 cukup lah. Nanti ngangguk je, apa ngangguk tidur, buat apa? Berapa sunat-sunat pekerjaan sembahyang? Ada? 4. Bantah jangan belikan. Itu nada kita tak tahu. Kalau tak tahu, kita belajar. Sunat-sunat pekerjaan sembahyang ada 3 je, tak banyak. Sunat-sunat dalam pekerjaan sembahyang ada 3. Lain kali bawa buku, bawa pensel, nanti lupa. Otak kita bukan magnet. Kalau ada handphone, rakam. Sunat-sunat pekerjaan sembahyang ada 3. Yang pertama, sunat-sunat dahulu sembahyang. Yang kedua, sunat-sunat di dalam sembahyang. Yang ketiga, sunat-sunat lepas sembahyang. Jangan jawab 10 lah, 11 lah. Jadi sunat-sunat pekerjaan sembahyang ada 3. Yang pertama, sunat-sunat dulu sembahyang. Yang kedua, sunat-sunat di dalam sembahyang. Yang ketiga, sunat-sunat lepas sembahyang. Sunat dulu sembahyang ada 2, azan dan qamat. Jangan tinggal semua. Azan pun tidak, qamat pun tidak, sangat amat betul. Sunat-sunat dalam sembahyang ada 2, abad dan patimah. Dalam sembahyang ada 2 sunat, abad dan hay'ah. Jangan jawab tambah abad, kedua zabedah mangkau. Fatimah ke apa ke. Itu kitab mana belajar kita tahulah. Dia tahu kitab lain kan. Yang pertama abad, yang kedua Fatimah kata. Mangkau jenuh kata faham. Sunat-sunat lepas sembahyang ada 2. Lepas je salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka sunat-sunat lepas sembahyang ada 2. Yang pertama zikir sikit. Kemudian doa sikit. Ini tak lepas je salam incit. Tahu incit? Kumbah, belah. Zikir sikit, istighfarnya, baca Fatihahnya, baca ayat kursi ke, baca tasbih ke sebagainya. Tu minta doa sikit. Ini tak lepas salam incit, lepas salam berkumbah. Tahu korang kedai incit ni? Tahu? Tahu. Incit lari saja. Dia. Zikir sikit. Masuk zikir tu dengan istighfarnya.
dengan apanya, baca-baca ayat kursinya, baca subhanallah, alhamdulillah sebagainya. Kemudian yang kedua doa, zikir dan doa. Lepas tu barulah sembahyang ba'diyah. Nama pun ba'diyah. Kemudian selesai yang dulu sunat ini, sunat intipati solat fardu. Yang ba'diyah tu sunat juga, tetapi sunat nak nampak aku ada carik-carik ibadat fardu ni tadi. Yang dikatakan carik lubangnya kecil, tapi kalau terlapang apa nak tampak? Terlapang. Yang dikatakan carik tu lubangnya kecil kan, kita boleh jahit. Kalau terlapang, belilah kain baru. Jenuh jahitnya. Mana ba'diyah tu menampal kau ada korang-korang yang tadi. Tapi kalau lubangnya terlapang, apa nak tampaknya? Nama pun ba'diyah. Sesarnya dulu. Tu nama orang yang faqih, orang yang faham. Sebab tu sembahyang ni melibatkan fiqh. Fiqh maksudnya faqih, faham. Ilmu bisyai, ilmu mengerti sesuatu, wal fahmu lahu, dan faham baginya. Kalau orang faham, dia tak tinggal dua perkara lepas solat. Mesti ada zikir sikit, ada doa sikit. Tapi kalau tak faham, lebuh lah. Lepas salam terus mayang ba'diyah. Lepas salam, bukan tak betul, bukan salah, tapi menyalahi yang utama. Yang aulanya, utamanya, lepas solat zikir sikit, doa sikit. Tapi kalau lepas solat terus sembahyang, itu namanya khaliful aula, menyalah yang utama. Sebab fiqh tu maknanya ilmu menyembah. Kalau tak faham ilmu menyembah, apa ya? Dia ikut cara dia lah. Sebab tu fiqh ni ilmu menyembah amalan. Kalau cara menyembah pun tak betul, macam mana nak sembah? Ilmu fiqh, ilmu nak menyembah amalan. Atau menyembah pun tak betul, macam mana nak sembah kan? Jadi masalah. Orang kita ni masalah satu. Bila seorang buat lepas salam yang buat dia, boleh niru. Tu dia. Nama pun buat dia kemudian. Sempurnakanlah sunat-sunat yang menjadi intipati solat fardu dulu. Lepas itu barulah sebagai tambahan. Jadi sebab dia tak faham sunat-sunat dalam pekerjaan sembahyang jadi masalahnya. Tapi kalau dia faham sunat-sunat dalam pekerjaan sembahyang, dia tidak menjadi masalah. Senang je. Sebab itu ilmu dan amal ni ibarat seorang bapa dan anak. Ilmu ni dan amal ni ibarat seorang bapa, seorang anak. Kalau seorang anak tu ada bapa, tak ada fitnah pada anak tu. Tapi kalau orang tu beranak tak ada bapa, siapa bapaknya? Anak siapa ya? Tak pernah nak bapa. Ibu tu menumpang saja. Bila dia sudah ada bapa, orang tahu, oh suami sana. Bila dia beranak, tahu itu bapa dia. Tapi kalau beranak tanpa suami, fitnah pada wanita tu. Dan fitnah kepada anak itu. Begitu amal, kalau tak betul, macam itulah. Mengikut dia aja. Maknanya orang beranak tak ada bapa, atau orang kahwin tak ada suami. Kebahagiaan itu nak ada suami, ada isteri, ada anak, barulah ada kebahagiaan. Tapi isteri tak ada suami, anak tak ada bapa, kebahagiaannya bukan buat fitnah. Sebab itu amal supaya tidak mengelak fitnah, mesti setiap amal mesti ada ilmu. Setiap amal mesti dimulai dengan ilmu. Baru amal tu tidak dipersoalkan. Baru amal tu tidak difitnah. Pasal bertepatan dengan syarak. Salah satu syarat sah amal itu dengan ilmu. Kalau orang tak ada ilmu, orang pandang seronok tengoknya. Sebab itu dalam bab sembahyang ni, orang yang meninggal perkara-perkara yang sunat ini, hukumnya makruh. Orang-orang yang sembahyang ni, bila meninggal perkara-perkara sunat, hukumnya makruh. Orang yang makruh ni dikifarat pada orang tiga. Orang yang melakukan perkara yang makruh dikifarat, didenda 3 perkara kepada orang itu. Kalau selalu amal benda yang makruh dalam sembahyang ni, dikifarat, kifarat didenda. Kepada siapa? Orang yang meninggal perkara-perkara yang makruh, meninggal perkara sunat itu sembahyang. Yang pertama sekali, dia dapat murka Allah. Pasal apa dapat murka Allah? Kerana tidak ikut Nabi sebagai model dan tidak mengikut ulama menyampaikan apa yang Nabi kamu. Zikir doa lepas sembahyang tu bukan ada dalilnya. Bukan buat-buat saja. Maknanya dia dapat murka Allah kerana tidak mengikut Nabi dan tidak mengikut pandangan-pandangan ulama supaya berbuat demikian sebagaimana yang dibuat Rasulullah. Itu yang pertama.
orang yang meninggal melakukan perkara makruh sembahyang dibalas dengan 3 perkara. Yang pertama, dia murka Allah. Yang kedua, setiap ibadat dilakukan jambul makruh tak ada pahala. Besok di akhirat nanti, ya Tuhan, kami semayang juga, dia semayang, tapi mana pahala kami? Kalau dia sama, mana gaji kami? Dia dapat RM10, kami dapat RM2, pasal apa? Pasal itulah. Itu marah orang pula. Tuhan, kami dulu puasa, kenapa dia puasa dia lebih, kami tak dapat lebih? Kamu puasa juga, kamu tak sama seperti puasa dia. Pahala kamu tu tak ada. Hak lepas hukumnya ada. Yang ketiga, orang yang melakukan perkara yang makruh dalam solat, di kifarat nombor 3 apa nama? Jatuh meruahnya. Orang yang beramal tu jatuh meruahnya. Kita tengok dia sobannya melerik je, jabahnya pun lawa, janggut sampai ke dada. Tapi bila buat perkara makruh, jatuh meruahnya. Dah korang respect kita orang tu. Aku ingat dia alim besar tadi punya, tapi benda makruh saja dah jatuh, tak ada respect apa. Ada populariti dia ataupun keadaan dia tu tak mendapat diiktiraf, dikatakan seorang tu berilmu. Ilmu bukan disangkut oleh serban, ilmu bukan disangkut oleh jerabah, tapi ilmu tu datang daripada Allah yang dicarinya itu untuk beramal. Kita jerabah boleh sangkut, serban boleh sangkut, belum tentu dia orang jerabah serban tu berilmu. Benda boleh buka, boleh pasang kan. Jadi mana kita hindarlah perkara-perkara yang makruh yang sembahyang itu. Kalau kita buat perkara makruh yang sembahyang, maka dikifarat kepada orang yang beramal dengan 3 perkara. Yang pertama, dapat murka Allah. Yang kedua, apa? Baru dia jaga dengan lupa saja. Ya Allah. Yang kedua apa? Yang kedua, tak ada pahala. Amal campur makruh tak ada pahala. Yang ketiga, yang ketiganya jatuh meruah. Tu dia. Orang ingat dia, awak respect dia, tapi bila dia beramal, orang ikut belakang dah jatuh meruah dia. Awak ingat dia ni alim ke tadi, rupanya dah. Mulut tak bercakap, tapi hati perut orang yang numpang tu, dia dah belajar kan, dah terasa. Tak puas awak katanya. Dah jatuh meruah. Mana siapa yang jatuh meruah tu? Kita sendiri. Simpanlah kebodohan itu. Tu dia. Jangan nampak sangat. Jangan nampak sangat dari segi pakaian saja. Simpan kebodohan itu. Kalau ke pakaian saja, orang tak pandai itu. Siapa boleh pakai ayat? Sobat lilit berapa yang boleh? Tebal mana yang boleh? Jabah apa itu je? Jabah luar, jabah dalam. Tapi kalau apa itu, tak dapat sebagai orang yang nak dicontohi. Jadi maknanya sunat-sunat berkenaan sembahyang itu ada berapa? 3. Jangan jawab 8, 10. Bulan depan tanya, tak dapat diri sampai habis kelas. Saya ropa garang ya, tapi tak garang. Jinak orangnya. Ropa garang. Cuma saya nak bagi kata orang gempur sikit, supaya bila selalu digempur, dia bersedialah untuk mendapat ilmu kan. Kalau tidak, sebab tu saya masih di pondok berguru garang. Kegarangan itu merupakan satu motivasi bagi. Kalau tak hafal menangis kena ni. Tapi cuba senyum saja. Dah lebuh je Pak. Ustaz tak marah esok katanya. Dia tak dapat pun dia diam juga. Mana orang itu? Maknanya orang dulu marah tu dengan rotan tu sebagai motivasi untuk kita dapat ilmu. Bila dia rotan sekali tu rasa berkesan sebagai ubat. Bersungguh-sungguh kita nak belajar besok. Kalau tidak, orang serasa bawa rotan, pukul dengan katil pun tak datang bulan depan. Pukul dengan katil je. Garang menor, dok ni. Lagipun cakap musuh menor, tak tahu jangan sekali-kali datang ni. Wah. Sedangkan maksud ustaz tu bukan maksud kalau tak tahu jangan sekali-kali datang, maksud janganlah datang tu sesekali, nak galak datangnya. Bukan makna dia bengkin. Tu dia. Kalau tak tahu jangan sekali-kali datang, bawa sombong mana ya. Maksud nak galak datangnya. Kalau dah tahu tak payah datang, maknanya senang je, tak payah suruh. Tak payah Cik Nasir kabur, malam ni dia ngaji. Tak payah, dia tahu dah. Ni sekabur, dah ngajar WhatsApp, malam ni dia ngaji, malam ni ngaji. Kan kepayah datang.
Tapi kalau dah tahu tadi, tak payah datang. Kita dah tahu dah time dan masa dia. Okey, itulah isi semayang. Ada 3. Syarat, rukun, sunat. Syarat ada berapa? Syarat dan semayang ada berapa? 10. Tadi telinga tinggal rumah ke buat rumah tadi? Isi semayang 3. Syarat, rukun, sunat. Syarat semayang ada berapa? 5. 2. Ini telinga tinggal rumah tadi. Kalau bawa badan dengan telinga, insyaAllah dapat. Syarat-syarat dan sembahyang ada 4. Lain kali bawa buku, bawa pensel. Yang pertama apa? Syarat wajib. Lagi? 2. Syarat sah. 3. Syarat tidak rukun. 4. Syarat kabul. Syarat terima sembahyang. Syarat kabul tu 2. Orang sembahyang mesti ada ilmu. Orang sembahyang mesti ikhlas. Barulah terima. Rukun apa? 13. Okey. Sunat-sunat dan perkerjaan sembahyang apa? Macam tak. G apa tu? Sunat-sunat dan perkerjaan sembahyang ada 3. Yang pertama sunat-sunat sebelum sembahyang. Ada berapa? 2. Azan dan qamat. Yang kedua, sunat-sunat dan sembahyang. Ada berapa? 2. Abad dan pe'ah lagi. Sunat-sunat dan perkara sembahyang 2. Abad dan hai'ah. Sunat hai'ah ya? Ke hai'ah. Sunat-sunat lepas sembahyang ada 2. Pertama, zikir. Yang kedua, doa. Lepas sembahyang zikir sikit. Doa.